اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Kedatangan hadas kecil atau besar. Kedatangan hadas kecil atau besar ketika sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Yang kedua terdahulunya adalah perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar. Itu perkara yang membatalkan sembahyang. Melainkan perbuatan yang banyak tidak membatalkan sembahyang adalah sembahyang dalam keadaan dipanggil syiddatul khauf. Dipanggil syiddatul khauf ni dalam keadaan bersangatan takut. Syiddatul khauf ni bukan hanya ketika di dalam peperangan. Sebab kita biasa pembicaraan berkaitan dengan salat. Syiddatul khauf adalah salat ketika di dalam peperangan. Dia ada kaedah-kaedah macam mana nak salat ketika dalam peperangan. Mana musuh tu duduk sebelah kiblah ke, musuh duduk membelakangkan kiblah ke, dia ada cara-cara hak Nabi salat ketika dalam peperangan, dipanggil salat syiddatul khauf. Tapi kita bicara di sini bukan hanya peperangan. Dalam keadaan ketakutan, pergerakan banyak kita tidak membatalkan sembahyang. Dalam ketakutan, sebagai contoh dalam kitab diwak misalnya lari daripada binatang buah. Tengah-tengah duduk semayang, bawah tu tengok paling kot belakang ada rimau ke, ada beruang ke, tak kira lah. Tengah semayang ni, larilah. Semayang jangan berhenti, lari dulu. Dia nak lari warna, lari ni kok anggap bergerak. Bergeraklah 2 langkah, lepas tu berhenti. Bergerak 2 langkah, lepas tu berhenti. Rimau dengan beruang tengok dah warna orang ni. 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti, beruang, rimau dengan beruang tengok. Pelik orang ni. Dah 2 langkah berhenti. Lepas tu 2 langkah berhenti. Cabut lari lah. Lepas tu perbuatan pergerakan yang banyak, tu tidak membatalkan sembahyang. Lari, tapi sembahyang lagi ni. Sembahyang ni. Dalam sembahyang lah ni, tak berhenti sembahyang. Dia tak boleh nak berhenti sembahyang mudah-mudah gitu. Lari. Lari, boleh naik atas basah ke atas selamat dah. Kita sambung sembahyang tu balik. Lepas tu ketika kita lari, yang pertama perbuatan banyak. Yang kedua, tidak menghadap kiblah. Tidak menghadap kiblah yang keduanya, maka dimaafkan. Sebab itulah perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang, melainkan sembahyang syiddatul khauf. Menghadap kiblat,
Berpaling daripada kiblat membatalkan semayang, melainkan semayang syiddatul khauf. Tak kat tu. Tak batal. Ada ni. Bukan berhenti semayang ni, lari kemudian sambung semayang balik. Dan kita dia kata banjir, misal banjir, air naik kat kita tu, larilah. Bukan berhenti semayang ni, masih lagi di dalam sembahyang. Tapi masa lari tu, siapa dah masa rokok, kita rokok dengan isyarat. Masa lari tu apa? Terokok dengan isyarat. Isyarat tunduk sikit. Jangan tunduk banyak, nak lari ke mana? Isyarat. Tu. Dalam keadaan banjir contohnya. Sampai ke peringkat ni dalam kitab, kita berhutang dengan orang, kemudian kita dalam keadaan apa-apa, dalam keadaan tidak mampu nak bayar, tuan hutang mari ketuk rumah kita, kita pun terkejung kat pintu dapur lagi. Semayang ni, semayang. Dia panggil syiddatul khauf. Tapi kita hak berhutang hak apa-apalah. Kalau kita sengaja tak bayar, itu salah kita, itu tak boleh lari. Itu perbuatan yang banyak, itu tidak dimaafkan. Ni memang kita tak ada kemampuan. Kita apa-apa, tak ada duit. Dia mari nak tekan kita, mari nak takak kita, mari nak nanya kita. Dia ketuk ke depan rumah, kita tengah semayang, kita pun lari, terjun kot tikat, lari tak ke mana pun. Kita dalam semayang. Semayang tak berhenti. Apa apa? Semayang syiddatul khauf. Kan ni? Maknanya kita orang berhutang yang apa-apa. Dia kena pergi situ. Berhutang yang apa-apa. Bukan orang yang ada duit saja wayah tu tak boleh lari. Ni berhutang yang apa-apa. Orang tuan hutang mari nak takak wak nanya kita, kita tengah semayang, kita lari. Semayang kita dipanggil semayang dalam keadaan syiddatul khauf, perbuatan yang banyak, tidak membatalkan sembahyang. Dada tidak menghadap kiblat pun tidak membatalkan sembahyang. Ada ni. Samalah dengan persoalan tengah-tengah semayang berlaku gempa bumi dan kemungkinan bangunan tu akan runtuh, larilah keluar. Sambung luar di tempat halaman tak ada bangunan tu. Bukan berhenti semayang ni. Ni hak ada hari tu kan, dalam wire tu kan. Berlaku gempa bumi, sebahagiannya lari. Sebahagiannya tunggu, tak lari. Tu tak reti orang panggil. Hak lari tu pula, lari masa lagi dalam semayang, ataupun dia berhenti semayang, tu atas pandai dia ni. Kalau dia lari, dia berhenti semayang, tak pandai tu. Kenapa nak berhenti semayangnya? Lari, kita pun pergi dulu luar, tak ada bangunan dah, tak ada apa-apa yang akan jatuh atas kepala kita, kita semayang lah. Sama balik. Ni ada orang tunggu. Tok Imam pun tunggu juga. Dia pegang dinding bertunggu. Lepas lama-lama lari. Sekejap aja jatuh jatuh hok atas tu tepat di semayang. Dak lari mana kenalah dia. Kenapa dia lambat lari? Larilah. Sebab apa? Sebab nak utuh ni, gempa bumi ni, lari. Tengah semayang, syiddatul khauf, bersangatan takut. Perbuatan yang banyak tidak membatalkan sembahyang. Berpaling daripada kiblat tidak membatalkan sembahyang. Aurat tak boleh. Perbuatan yang banyak dan juga dimaafkan hanya perbuatan yang banyak dan berpaling daripada kiblat. Kalau keluar suara apa semua, itu membatalkan sembahyang. Maaf. Dimaaf dua perkara, perbuatan yang banyak dan berpaling dada daripada kiblat. Dua tu dimaafkan ketika solat syiddatul khauf. Pada ni. Kemudian ada separuh lagi, ada separuh tak lari. Orang pun komen, hak lari tu lemah iman, hak bertahan tu kuat iman. Hak tukar komen ni pula, hak tukar komen dia kan dalam wire tu separuh lari separuh dok. Jadi hak lari tu dia kata tak kuat iman, takut kepada runtuhan bangunan. Hak tak lari tu hak kuat iman dia kata. Padahal hak tak lari tu orang hak tak reti keselamatan. Ada ni. Bahkan kalau kita terpaksa membatalkan semayang, kita dibenarkan membatalkan semayang. Bahkan terkadang kita wajib membatalkan sembahyang. Ada ni.
Dia tak boleh membatalkan semayang gitu. Haram. Haram kita membatalkan semayang. Sebab tu orang waswah. Tapi orang waswah ni dia tak ada kira hukum dah. Dia kira tipu dari syaitan gitu je. Dia Allahu Akbar, dia takbir. Niat clear dah. Hai, tak sedap berasa. Dia berhenti semayang. Apa hukum? Haram. Tak puas hati betul mana? Niat kosong, tarut ayuh ada lagi. Ada dah. Lepas tu apa masalahnya? Semula rasa tak sedap masa ni. Dia berhenti. Apa hukum? Dosa. Kita takbir pula. Okey dah, dia berhenti pula. Tapi orang waswas, kita beritahu dosa, dia kalih kebal. Pada kalih kebal dengan dosa. Dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab orang waswas ni orang yang ditipu oleh syaitan. Orang yang ditipu oleh syaitan sebut dosa, dia tak ada rasa apa. Dia kalih dah. Sebab apa? Sebab ditipu oleh syaitan. Dia awak takbir kuat sangat. Ganggu orang sebelah tengah semayang, dosa. You ada reti je. Ni waswas ni. Hak tadi ditakbir, okey dah. Dia tak puas hati, dia berhenti. Dosa. Sekarang ni pula dia takbir bukan macam orang lain. Dia takbirnya kuat suara. Kadang-kadang ujung dengan ujung tu dengar lagi suara dia. Pada dengar lagi suara takbir tu ihram. Siapa lah tu imam selesai rakaat di situ hadiahnya. Ni kalau sebut kata awak tu takbir kuat, ganggu orang sebelah haram. Tak tahu je. Awak takbir okey dah, niat dapat dah. Awak berhenti tu haram. Tak tahu je. Tak tahu je. Sebab apa? Sebab dia sudah sebati dengan ini tipu daya syaitan. Sudah sebati. Hoyak hukum tak duli dah, hoyak hukum pun. Dah dia sekarang. Apabila dia takbir, okey dah. Cuma dia tak puas hati kerana gangguan waswas dia, berhenti semayang, nak takbir semula, haram. Dah berapa kali haram situ? Berapa segi hak salah di situ? Yang pertama berhenti semayang, salah, haram. Yang kedua gangguan semayang, salah, haram. Berapa segi situ? Dan berulang-ulang pula tu haram tu. Saya tahu kan. Mana kita tak boleh nak berhenti semayang. Termasuk dalam keadaan syiddatul khauf, kita tak boleh berhenti semayang. Sebab dia ada jalan dia. Tapi ini kebimbangan atas diri kita. Adapun kalau kebimbangan ketakutan tu orang lain, tu bukan semayang syiddatul khauf. Syiddatul khauf ni ketakutan atas diri kita sendiri. Kalau tadilah binatang buah, banjir, orang yang berhutang kita nak takak kita, bangunan nak utuh atas kita, itu ketakutan hak kita. Maka semai syiddatul khauf dimaafkan perbuatan yang banyak dan dimaafkan berpaling dada daripada qiblah. Adapun kalau ketakutan tu orang lain, bukan kita, dia tak ada syiddatul khauf. Mana ketakutan tu orang lain? Kita tengah semayang, ada orang lemah. Faham ni? Ada orang lemah. Orang lemah tu ketakutan bukan kita, dia. Lepas tu macam mana tu? Kita wajib kena berhenti sembahyang untuk tolong dia. Tu tak ada syiddatul khauf. Tak ada ni. Sebab ini bukan ketakutan kita, ketakutan orang lain. Ada ni. Ataupun kita tengah-tengah semayang, nampaklah budak kecil, mak ayah dia tidur orang kali, terlepas. Dia pun berjalan, budak orang 31 tu nak tuju ke jalan raya. Nyawa ni jalan raya pula sibuk. Budak ni pula faham tak? Budak hak apa? Tidur 3 tahun. 3 tahun budak. Budak hak baru boleh jalan, hak 31 tu. Mana apa ni, kalau kita nampak dia tu bit luar tu, maknanya
Mok dia tidur ke ataupun dia ralik tengok drama Indonesia abang kali dah mok dia. Mana ke tahu mok dia pun. Jangan. Siapa kehilangan anak kerana duk main telefon, mok. Tu ada duduk main telefon. Cak mak telefon. Anak mana? Duk main telefon mok. Kali anak tak kena hala. Pintu kebetulan pula tak ingat nak tutup. Ada benda lah. Dia pun berjalan. Kita tengah semayang misalnya. Kita duduk semayang rumah kita ke surau, kita nampak nak orang tu. Tu nyawa. Kita wajib berhenti semayang selamat berdoa. Kita semayang syidatul khauf dalil tak ada utukan ketakutan kita. Ketakutan orang lain, tak ada syidatul khauf. Tapi kita wajib berhenti semayang lah. Jangan pula Allah serakaat lagi. Tunggu kok mana? Kalau orang lemah tu pun serakaat hilang. Kalau budak ni duk serakaat tengok jalan raya dah lah. Berhenti semayang. Atau ada ketika wajib kita berhenti semayang. Ada ni. Tapi asalnya haram berhenti semayang. Dalam keadaan ketakutan pun tak boleh berhenti semayang sebab ada jalan kan. Masyidatul khauf dimaafkan perbuatan yang banyak dan juga berpaling dada daripada qiblah. Tapi kita dah main takut, tak ada hukum dah. Dah ingat-ingat dah. Dah main takut tu kau pakai lari berhenti semayang. Tambahan pula lari pula mulut pula bunyi. Tu dah maaf tu. Mulut bunyi tak maaf. Mulut bunyi tu tak maaf. Tetapi ketakutan atas kita dan juga ketakutan atas orang lain. Yang mana ketakutan atas kita masyidatul khauf. Kata-kata kita atas orang lain sebab kita nak panggil dia. Kita membatalkan sama dengan panggil dia lah. Pandang ni. Sekarang kita ketakutan atas diri kita. Tapi dia masa sama ketakutan atas orang lain. Bangunan nak utuh ke, bangunan tengah terbakar ke, kita kata katakan atas kita seorang kita lari tu keluar je lah. Tapi sekarang dalam bangunan tu ada orang lain yang mana kita kena panggil dia, kena kejutkan dia, kena sedarkan dia. Tu kata-kata orang lain, kita kena berhentilah semayang sebab nak panggil dia, nak apa semua. Ada ni. Kalau kita seorang je situ tak ada kaitan lah nak bunyi suara apa. Tapi kalau membabitkan orang lain pula, kita kena panggil dia, kenapa? Batal semayang kita. Tu wajib kita membatalkan semayang untuk menyelamatkan orang lain. Ada ni. Tapi untuk ketakutan kita seorang, kalau tak babit orang lain, tak sedap bunyi suara lah. Lari sudah lah. Gimana? Ni mengaji tengah aman. Mari ketakutan, tak ada ilmu dah lah. Dan ni mengaji tengah sedap aman ni kan. Siapa masih ketakutan, dah iti dah. Pakai lari, pakai buat mudah buat batas semayang. Ataupun lari, sudah selamat dah. Tak sambung semayang. Dia kata, kita tak semayang dah saat ni. Balas, sambunglah semayang. Bila selamat dah kita daripada ketakutan yang kita lari tu. Molek pula dalam ni. Dah sekarang ni kan masjid-masjid kan ada CCTV belaka kan. Jadi ada berlaku gapa-gapa, boleh ambil gambar. Nampak bangunan masjid tu. Bangunan masjid tu bergerak. Bangunan masjid bergerak. Nampak? Mana lepas daripada orang lari tu, bangunan tu utuh. Nampak dalam CCTV tu. Ada CCTV. Lepas tu masjid Ngabah Tengah ada CCTV ke tak tahu. Masjid Ngabah Tengah ada CCTV. Ada sini orang Ngabah Tengah. Ada? Tak ada orang Ngabah Tengah sini. Tahu kat mana Ngabah Tengah? Ngabah Tengah kat Ngabah Telung tu, Batu Akik tu. Ngabah Tengah dekat Ngabah Telung tu lah, Batu Akik tu. Tak tahu kat mana? Kan mengabang kan alik nu belakang alik Batu Akik kan kat Ngabah Telung apa semua. Pergi cari Ngabah Tengah di Ngabah Telung pergi cari. Ada sebelah-sebelah dia tu. Mengigar cari. Ngabah Tengah ni lah Batu Buruk ni. Oh, iyalah. Oh, kacik sikit je. Dah kan mengabang kan. Mana lagi nu lah. Kenapa dia kerja dengar tak tahu?
Ngapa tengok? Dah tahu ngapa tengok? Oh, orang KA ni. Ni orang KA. Oh, tak tahu ngapa tengok. Ha? Ha? Kau tengok dekat sekolah Padan Negara je. Kat bunuh tu. Ha. Ha? Dah tahu dah ngapa tengok ada berlaku apa-apa? Ha? Ha? Surau tu. Oh, maklumat mana ambil surau tu? Masjid. Apa surahnya pula? Ha? Orang satu dunia tahu. Orang Terengganu tak tahu. Pelik Dia masjid dalam penambahbaikan tu dia rutuh. Dia rutuh hok di kat kubur dia tu. Hok kubur baru nak buat. Tu tak ada CCTV lah tu. Tu bukan masa semayang. Ada 4 orang tengah tadarus lepas tarawih. Dekatlah dengan orang 4 orang tu. Tapi mana bukan masa tarawih lah. Kalau masa tarawih tak tahulah. Malam kemarin. Baru lagi. Apa tarawih orang tengah tadarus. Tu bukan gempa bumi tu utuh je. Tapi awak tengok dalam wire tu memang terang lah. Mana gegar tu CCTV tak rosak. Kemudian barulah utuh. Bukan awak dalam wire tu bukan utuh semua. Utuh tempat kau semayang. Pulau depan. Dia utuh situ. Tapi masa utuh tu orang lain tu keluar dah. Lain berabak keluar. Ada lari sera, ada tunggu dulu sekejap duk mikir aku nak orang. Dia lari kedok ni. Ada pula orang pimpin dia orang suruh lari. Macam tak mau lari, orang pula tarik dia suruh lari. Ni kata orang komen lemah iman, kuat iman ni. Tak lari tu kuat iman. Jangan, ni hukum. La darara wala dirar. Jangan kita melakukan kemudaratan dan membiarkan kemudaratan menimpa kita. Tu kewajipan agama. Jaga keselamatan diri. Kewajipan agama. Keselamatan diri orang lain pun kita dalam semayang syarat sebuti. Tengok. Keselamatan orang lain tadilah orang lemah, budak-budak tak terlepas daripada mak ayah. Itu bukan hak kita. Keselamatan nyawa orang lain. Sehingga kan syarat membenarkan dok semayang. Macam doktor yang melakukan pembedahan. Jadi pembedahan tu dalam masa yang lama. Jadi dia hok kepala di situ, pakar orang lain tak pandai. Dia tak boleh tinggal lah. Habis waktu pun. Wajib dia tinggal semayang. Ada ni. Wajib tinggal semayang ketika tu sebab membabitkan nyawa orang lain padahal. Ni membabitkan nyawa itu sendiri, duk tunggu situ. Sebab apa ni? Kuat iman. Bukan tak reti orang panggil. Tak reti hukum agama. Ni nyawa orang lain ni. Mana? Tinggal semayang betul ni. Tapi kalau mazhab Hambali dia jamak. Kita mazhab Syafi'i tak ada jamak. Dan keadaan seumpamanya mazhab Syafi'i tak ada jamak. Mazhab Hambali boleh jamak. Kalau mazhab Hambali dia jamak. Lepas tu kalau doktor-doktor ni dia jamak. Kalau akan memulai pembedahan yang makan masa lama, dia jamak awal-awal lagi dah. Dia jamak awal-awal. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i kita tak ada jamak. Lepas tu semayang tinggal lah. Tapi biasa saya dengar lah, doktor-doktor ni jamak. Tak apalah jamak pakai mazhab Hambali. Ada ni. Walaupun kita katalah dia doktor ni kadang-kadang dia sibuk dia apa semua, dia semayang tu lewat sikit, pukul 3 baru nak main Zuhur contoh lewat. Baru nak semayang kecemasan, ada kemalangan. Dia kena jember kecemasan tu. Siapa kau berapa ni pukul 3 lebih dah ni. Habis Zuhur ni, habis Zuhur pun. Dan kenapa tadi tak semayang awal-awal? Dan tadi budak wayak nak ada kecemasan.
Mana? Ada nak gua ni. Ha. Ha? Ha? Macam dulu tu bidang lah. Tu bidang. Kan dulu kau ke Banut itu bidang. Tu bidang jenis mai lewat sokmo. Baru nak semai Zuhur, orang mai jepuk nu tengah nak beranak. Gitu. Ginu lah. Pergi kat orang nak tu dulu. Tengok napa ada apa-apa ni, semayanglah situ. Siapa di rumah nak beranak tegak memang tak boleh tinggal dah. Tinggal semayang. Dah apa pukul 3 dah mai Zuhur lagi. Dah kamu berapa nak beranak tak habis awal. Dah benda-benda kita tak tahu. Faham tak ni? Benda berlaku seumpama tu. Ni nak cerita bab nyawa, bab keselamatan. Dalam agama. Tinggal apa-apa, tinggal semayang no. Kerana keselamatan nyawa. Ni wak mudah-mudah je. Kadang-kadang dalam keadaan saya rasa contoh tu lah. Dalam keadaan perempuan nak beranak nak apa, suami dia kena ada situ. Sebab apa? Bila masa je doktor ada kecemasan nak suruh sign, tanda tangan buat pembedahan. Lepas tu mana suami? Hidup majmuah sejik. Ini satu masalah. Duduk situ lah. Dan nak semayanglah situ. Beri semayang waktunya. Sebab tak ada kecemasan. Tapi jangan tinggal. Sebab kecemasan tu bila-bila masa. Semayanglah situ. Nak jemaah. Mana? Ni panggil apa ni? Dak ngaji molek ni. Jahil seumpama tu. Dia ingat hukum agama ni berjemaah je. Baru ni ada orang tanya. Dia kata ada puang seorang, dia kata bagi dia masuk waktu semayang berjemaah, masuk waktu berjemaah. Lepas tu tuntutan tak kira dah. Suami dia kata apa? Tak kira dah. Dia pentingnya main waktu berjemaah. Ni ada ni. Suami bukan Tuhan, dia kata. Ni kita dengan Tuhan. Maknanya tak reti bab hukum agama. Dia ingat hubungan kita dengan Tuhan ni, perintah Tuhan tu semayang je dia ingat. Banyak perkara lagi. Betul-betul kata nasihat dia tak dengar nasihat orang. So carilah aku pesen gitu tu. Ni samalah bini nak beranak. Tak jemaah no hayyalah salah. Lepas tu macam nak isteri ni, Allah ada kan? Memang Allah ada. Tapi kenapa bawa pergi hospital kalau Allah ada? Tunggu rumah lah. Allah adalah pegangan kita. Tapi asbab kita duduk mana? Sekarang Allah ada. Dah Allah ada, kita sambut anak kita di rumah mana? Memanglah Allah ada. Asbab itu usaha kita duduk mana? Kita dikira nak semayang, nak berjemaah. Kayak gitu je. Padahal semayang situ. Kalau dalam keadaan kecemasan sungguh, semayang pun terkadang wajib kena tinggal. Kalau dalam keadaan ketakutan sungguh, dalam keadaan bahaya sungguh, itu cerita bab hak semayang. Ni kadang-kadang bukan hak hukum semayang, bukan hak kewajipan semayang, hak fadilah pun. Kerana fadilah, hak kewajipan hak lain dak heran. Kerana fadilah tadi berjemaah fadilah, solat waktu fadilah, taat pada suami wajib. Lagi buat mana tu? Berjemaah fadilah, solat waktu fadilah. Kita tunaikan janjian kita dengan majikan. Yang kita nak kerja mengikut jadual yang ditetapkan, itu adalah wajib. Faham tak ni? Giliran kita hari tu pukul 2 baru boleh rehat. Contohlah kita kata rehatnya bergili-gili. Ada orang start rehat pukul 12, ada orang start rehat pukul 1, ada orang start rehat pukul 2. Dia itu kena pukul 2. Pukul 2 lah ni pergi semai Zuhur. Masuk waktu dia tinggal kat kerja dia. Berapa? Hayyalah salah. Saya takut pada Allah. Saya dah takut pada majikan.
Takut ada Allah warna. Kita tidak menunaikan janji kita yang hukumnya wajib. Takut ke Allah macam mana? Mana ni? Sebab tu nak takut akan Allah, ilmu kena ada. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hak takut akan Allah di kalangan mereka yang berilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Dua kerana. Satu kerana supaya ibadah kita tu jadi dan selamat daripada perkara membatalkan ibadah. Yang kedua, kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Supaya takut kita akan Allah. Takut yang sebenar-benar, bukan takut wajah ni. Dia kata dia takut ke Allah, gitu pergi dahulukan benda sunat. Hak kewajipan dihampakan. Takut apa, berani lah gitu. Tapi dia tidak takut. Faham? Nak takut dia kena ada ilmu. Dia tak ada kewajipan agama hanya setakat semayang waktu serta berjemaah. Tapi kalau kau puang pula, kau puang, dia berjemaah tuntutan dia bukan macam orang lelaki. Dan orang puang sendirilah. Kadang-kadang dia boleh berjemaah, tapi lambat berjemaahnya. Suami pukul 5, pukul 6 baru sampai rumah. Bolehlah jemaah asar dengan suami, tapi jadi lewat. Disunatkan kita pelewatkan solat untuk dapat berjemaah. Sebab apa? Awal waktu dengan berjemaah lebih diutamakan berjemaah daripada awal waktu. Utama belaka, fadilah belaka dua tu. Tapi kalau kena pilih antara dua, kalau nak semayang awal-awal seorang, kalau nak berjemaah dengan suami boleh pukul 6 dia balik kerja. Maka mana afdal? Afdal salat waktu seorang diri ataupun berjemaah di akhir waktu? Sunat kita tunggu berjemaah walaupun lewat. Afdal dia gitu. Dia kena ngaji pula tu. Hak ni cerita sunat dengan sunat. Tapi kalau sunat dengan wajib tak sedar wak tanding lah. Wak tanding kalau sunat dengan wajib. Ni bulan Ramadan duk tanding sunat dengan wajib tarawih dengan qada. Bulan Ramadan duk tanding ni sunat dengan wajib. Ustaz macam mana ustaz tarawih ustaz dah berapa masalah tarawih, qada tak habis lagi. Lepas tu qada lah. Ustaz tarawih bulan Ramadan je. Dah apa dah isi awal-awal, biasa sah qada semasa bulan Ramadan. Oh dia buat ni buat banding nak pilih hak mana ni? Nak pilih hak sunat ke wajib? Oh sunat ke wajib dak cerdik. Hak tadi sunat dengan sunat. Solat waktu tapi seorang diri. Solat berjemaah tapi jadi lewat. Ni sunat dengan sunat ni. Fadilat dengan fadilat. Ambil hak mana? Lebih afdal kita ambil berjemaah walaupun jadi lewat. Ada ni. Hak kena pilih antara dua sunat. Boleh pilih hak mana hak lebih utama. Ada ni. Kadang-kadang antara dua wajib, barulah kita pandai dua wajib. Contoh dalam kitabnya, dia nak pergi pada Arafah tu terlewat sangat dah. Kalau butis main isyak, memang sampai daripada Arafah habis dah waktu dianya. Nak pilih antara semai isyak tunai dengan wukuf di Arafah, kita kena pilih wukuf di Arafah. Sebab apa? Sebab kalau isyak ditinggalkan, qadaknya mudah. Kalau wukuf di Arafahnya tak sempat, tahun depan kena mari pulau. Gitu. Ni apa apa ni? Wajib dengan wajib. Sekarang ni kalau berhenti semai isyak tunai menyebabkan wukuf di Arafah tidak sempat. Kalau betul-betul nak tuju wukuf di Arafah, memang isyak jadi tinggal, maka dia utamakan tuju wukuf di Arafah. Kata boleh tak? Kan sekarang ni atas kenderaan kan? Boleh tak semai isyak atas kenderaan? Tak boleh semai fardu atas kenderaan. Semai atas kenderaan ni main sunat. Semai atas kenderaan adalah semayang sunat. Dia saya sebut tadi kan, perbuatan banyak, berpaling dari qiblah membatalkan semayang, melainkan semayang syiddatul khauf, dan satu laginya melainkan semayang sunat atas kenderaan. Kenderaan pun sama juga. Perbuatan banyak tidak membatalkan semayang, berpaling dari qiblah pun tidak membatalkan semayang. Semayang sunat atas kenderaan, bukan semayang fardu. Semayang fardu tidak ada atas kenderaan.
Walaupun sekarang ni kalau berhenti betul benar semayang atas tanah betul benar, memang tak sempat wukuf di Arafah. Tapi kalau semayang isyak atas kenderaan, maka tak ada ganggulah perjalanan sebab tak berhenti. Tak boleh juga. Semayang fardu tak boleh atas kenderaan. Oh tu kenderaan boleh keluar ke tak? Ada keluar lain tu. Kapal laut boleh keluar ke tak? Wayak ke kapten kapal laut ni, saya nak keluar sekejap nak main atas air. Tu kenderaan lain tu. Ni setakat jeng di semayang atas kenderaan. Siapa ajar gitu? Ini sekarang ni nak tuju wukuf di Arafah ni, boleh tak semayang isyak atas kenderaan? Tak boleh. Ni setakat jeng di semayang atas kenderaan, keluar-luar lah semayang. Tapi orang kita kalau semayang luar gitu, kata dia orang, dia kata. Lepas tu tak semayang tak apa. Orang kita ni pelik. Nak rela tak semayang daripada semayang. Kata dia orang kat gikan, oh Allah semayang tanah gitu je. Dah nak jalan tak boleh dah ni jeng, ada kemalangan depan. Semayang luar lah. Kan? Kan tengok kan hok gambar-gambar hok waira orang Arab, ada semai kaki 5, kemudian ada pula orang datang berjemaah di belakang. Kita kan kalau ada jam, kebetulan maghrib ni, maghrib jam daripada pukul 7, tengok ada dak keluar. Sebab sekarang ni dak gerak ni nak masuk isyak dah. Ada dak orang keluar semai luar dak. Ada kat qada orang dia boleh semayang. Ada wak pandai pula, saya semayang atas kenderaan. Mana boleh semayang fardu? Sunat boleh lah. Ini kiraannya kita bukan sengaja nak main atas kenderaan ni. Sebab tak boleh berhenti kenderaan, sebab nak tuju ke buku di Arafah ni. Tak boleh semayang sunat atas main fardu isyak atas kenderaan. Lepas tu isyak macam mana? Tinggal qada semula. Ni ceritanya hak wajib dengan hak wajib. Baru kita tengok hak mana. Ada ni. Hak sunat tengok sunat, tengok mana hak lebih utama. Sunat dengan wajib terasa buat budak-budak lah. Duk tanya, mana lah terawih dengan qada? Budak-budak gitu tu tanya benda gitu. Budak-budak lah benda sunat, benda wajib nak buat tanding pula, nak buat pilih mana ni? Hak panjang angan-angan pula. Tak apalah. Kita qada lepas daripada Ramadan nanti ya. Tu orang panjang angan-angan. Tak apalah, kita terawih dulu malam ni. Malam, tengah malam nanti saya semayang qada. Tu semua panjang angan-angan belaka tu. Kita mati bila-bila masa. Tengok tu lah. Tengok semayang utuh bangunan ya. Nak kata mana? Jadi dia buat hukum hakam ni kena ngaji lah. Jangan kita pakar gitu. Pakar kita hak ni hak ibadat kita. Tak kira hak lain tu. Kita sebut tadi hak tarawih sunat, qada wajib. Qada wajib bersegera. Tinggal qada wajib segera, buat sunat berdosa. Mayang pun berdosa juga. Bandingan dia gini je lah. Bandingan dia. Kita nak semai sunat. Sesal semai fardu, kita nak semai ba'diyah. Mak kita panggil. Tak ada ni, mak kita panggil. Kita kata mak kita nak main ba'diyah lagi ni. Mari selalu lah. Tunggu je mak nak main ba'diyah je ni. Mari lalu mak kita kata. Kita tak duli hak panggilan mak kita, so mari segera tu. Kita pun semayang ba'diyah. Apa hukum itu gitu? Haram. Semayang sunat pun haram. Haram kerana meninggalkan kewajipan segera kepada ibu yang panggil tu. Sama lah. Dia semayang tarawih haram kerana dia meninggalkan kewajipan qada yang wajib bersegera. Dia faham situ. Tidak tak faham. Dia kata semayang sunat pun haram. Bukan semayang sunat tu haram. Haram kerana meninggalkan kewajipan hak segera. Faham ni? Sekarang ni dia semayang sunat, kewajipan dia nya segera kepada ibu. Bila orang tua tu nak segera, ada benda lah tu. Kalau kita kata mak kita nak semayang ba'diyah dulu, membayang lah.
Sudah main lalu lah, tak apa lah. Mana hak dia nak kita tu bukan segera, lambat sikit pun tak apa. Tapi ada benda yang orang ni kadang ni nak segera waktu tua ni, adalah dengar dia tak selesa apa ni. Maka itu wajib segera. Tiba-tiba kita tak peduli hak kewajipan segera pada ibu untuk semayang ba'diyah kita. Apa hukum buat gitu? Haram lah. Semayang sunat tu sah ke tak? Sah kalau syarat rukun cukup. Dah haram ke mana pula sah? Haram kerana tidak pergi kepada hak wajib tu. Sebab tu kalau mak kata tak apalah, sudah semayang mari selalu, kita semayang lah, tak apa. Itu semayang sunat, bukan semayang fardu sekalipun. Masuk waktu kita pun nak semayang fardu sunat di awal waktu, kita pun nak semayang fardu di awal waktu. Mak panggil kita, mak saya nak main Zohor ni, mari gok dulu. Semayang Zohor ni wajib mak. Pergi kepada mak tu wajib juga, semayang Zohor tu wajib juga. Tapi pergi pada mak tu wajib segera, sebab dia semayang segera. Semayang Zohor wajib, bersegera sunat. Faham tak ni? Lain tu. Sekarang betul lah semayang Zohor tu wajib. Sahut panggilan ibu tu pun wajib. Panggilan ibu tu suruh mari segera ke? Semula-semula ada apa, nanti-nanti ada apa, dia kata kena mari segera. Jadi segera kepada ibu tu wajib. Sekarang ni semayang Zohor wajib, bersegera Zohor sunat. Allah mak tak main Zohor dulu, kita pun semayang Zohor. Apa hukum? Kita mendahulukan hak sunat solat waktu dengan meninggalkan hak kewajipan kita segera kepada ibu. Hak dosa lah. Semayang fardu pun dosa, bukan semayang itu dosa. Kerana kita tak segera pada ibu yang wajib segera, kerana kita nak buat perkara sunat solat di awal waktu. Ada ni. Itu hak tak kritikal tu. Kalau kritikal kita kata, kadang-kadang jaga-jaga orang uzur ni dengan orang jaga pun mengatuk letih apa semua, pagi kejut lewat dah jadi subuh ni. Tak lama nak habis subuh. Kritikal pula dah. Orang sakit ni memang tak ditinggal dah ni, kena tu apa ni, kena apa, kena akak pergi hospital ke apa ke, nyawa subuh tak mayang lagi ni, waktu nak habis dah ni, dahulukan nyawa ni, dah subuh kan nak tinggal. Ada ni, yelah dah dia semalaman duk jaga dah. Maka setakat-setakat tidur celah-celah gitu jelah. Sedang molek kejut lewat dah, subuh banyak dah, nak semayang, kritikal pula dah orang sakit orang kita jaga. Kena dahulukan dia. Dah semayang tu mana? Ada ketikanya wajib kita tinggal semayang. Mana kewajipan agama ni bukan semayang saja. Wajib tinggal semayang tu wajib qada kembali lah, bukan tinggal terus. Wajib qada kembali. Kita tahun ni je tak ada dah. Nak bertanding terawih dengan qada ada bunyi dah. Nak bertanding. Ustaz semayang terawih ni macam semayang fardu di bulan yang lain. Kaman ada faridatan fi ma siwah, Nabi kata. Hak sunat seperti kita menunaikan satu kefarduan di bulan yang lain. Tapi kalau kita semayang qada, itu faridah, kefarduan. Macam mana pula? Kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah, seperti dia menunaikan 70 fardu di bulan yang lain. Dia kat mana lagi? Seperti ni, jangan salah faham pula. Qada sewaktu di bulan Ramadan boleh tapung 70 fardu di bulan yang lain hak kita tinggal. Jangan salah faham. Pahala qada tu saja dia, nyampe apa kata 70 pula. Kalau kita pergi Mekah lah senang. Dah pergi Mekah serakaat 1,000 rakaat semayang qada macam 1,000 semayang qada. Selesai gitu. Pahala. Walaupun qada Mekah pun, kalau qada satu fardu lah. Hak kata 1,000 tu fadilah, pahala. Kalau kita sendak pergi Mekah lah, jangan qada Malaysia, lambat habis. Qada Mekah 1,000 tu pahala. Qadanya sama je, satu hutang lah yang kita selesaikan. Satu hutang je, tapi pahala tu pahala seperti semayang 100,000 tempat lain, pahala.
70 fardu di bulan yang lain, pahala. Tapi nak cerita tu lah, hak sunat seperti menunaikan satu fardu, hak fardu 70 fardu. Tapi tak tahu juga lah nak yalah, satu rakaat qada sama dengan 70 rakaat sunat. Dia bukan masalah qada, masalahnya tanah haram kau. Sama je fadilah dia. Sama je fadilah dia. Lepas tu ada orang di semayang di hotel je, tapi tidak pandang pula fadilah Masjidil Haram. Berjemaah pula orang puluh ribu, ratus ribu, tu fadilah lain pula. Semata-mata fadilah tanah haram Mekah betul lah 100 ribu, tapi fadilah Masjidil Haram, fadilah berjemaah orang ratus ribu, nak jumpa mana Malaysia? Jemaah sampai keramai gitu lalu. Dia kata buat di hotel pun boleh 1,000 juga. Ni abang apa, dia ingat kok tu je fadilahnya tanah haram Mekah. Masjidil Haram satu fadilah, berjemaah pula di Masjidil Haram satu fadilah. Yelah, sama je dalam masjid. Sebab dalam masjid penuh. Kau dah sama pun dah penuh, nak pergi ke mana? Dah akan jadi sama dalam masjid dengan luar masjid. Tapi dah dalam masjid penuh, nak buat mana lagi? Gitu je lah. Lepas tu kena berlawan orang lah. Orang jadi orang duduk dalam tu mari bila? Kena berlawan kau tu lah pulaknya. Kena berlawan kau tu. Tapi kalau kita niat nak main dalam tu, bolehlah pahala niat kosak tu. Tapi tak sama dengan boleh sungguh-sungguh. Sebab kita kosak, niat kita nak semain dalam, kena letaklah masa mana lagi. Gi lewat-lewat, kosak saya main dalam, bohong gitu. Kosak kok mana tahu dah gi masa ni luar. Kosak dalam, dah gi masa tu kosak dalam, mana memang duduk luar. Kosak sungguh ni digi kena dengan masa dah. Tiba-tiba ada halangan di tengah jalan. Tu barulah dia ada dah pahala kosak tu. Tapi kosak nak semai dalam Masjidil Haram tu pun buat tu biar kena dengan kosak tu. Gi lewat kono-kononnya kosak mai dalam. Tu kata kerana timbul gitu. Dia takkan sama. Masjidil Haram dalam luar takkan sama. Orang Arab kita bukan pakai orang Arab. Orang Arab ni bukan semua kita tahu pun. Bila kita cerita ni hak semayang syiddatul khauf, semayang dalam keadaan bersangatan takut, perbuatan yang banyak tidak membatalkan sembahyang, berpaling dada daripada kiblah pun tidak membatalkan sembahyang. Bila kita rekah dah sekat tidak cerita. Hak berpaling dada dari kiblah dia cerita ke tak? Tak ada dalam kitab kita ni. Ada berpaling dari kiblah tapi dia tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Sama macam perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang, dia tidak datangkan pengecualian, iaitu sembahyang syiddatul khauf dan juga sembahyang sunat dalam musafir. Atas kenderaan, dia hanya menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram jikalau mudah. Lepas tu juga ganti kiblat ada tempat tuju dia. Ini sembahyang sunat atas kenderaan. Sembahyang sunat atas kenderaan ni termasuklah sembahyang sunat yang dituntut berjemaah, sembahyang tarawih. Lepas tu orang musafir, dia tak payah mana nak main tarawih, main atas kenderaan lah dia sembahyang sunat. Sembahyang ba'diyah, sembahyang atas kenderaan lah sembahyang sunat. Boleh sembahyang atas kenderaan. Kemudian dalam kenderaan tu kalau perlu pada pergerakan, buat bergerak lah kalau perlu lah. Kalau perlu pada pergerakan, buat bergerak walaupun tinggal betul tu tidak membatalkan sembahyang. Kemudian dada kiblahnya tidak, dada hadap ke tempat tuju. Itu hak sembahyang sunat atas kenderaan, hak pengecualian daripada perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang.
Ketiga daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, kedatangan hadas kecil atau besar. Kedatangan kita kedatangan ni, kedatangan tu orang selok lo. Kau panggil apa? Kedatangan tau. Hak selok dak sedar gapo. Kena kedatangan tau. Kedatangan apa ke? Datangan ke tak tahu. Tak tahu. Datangan je. Dan sekarang ni orang tu jadi selok, jadi dak sedar tu. Bagi datangan. Kan kedatangan. Ni kedatangan hadas kecil atau besar. Maknanya tengah-tengah semayang berhadas kecil, berhadas besar ni tak tahulah jadi warna berhadas besarnya. Tengah-tengah semayang keluar darah haid gitu. Iyalah, hadas besar tu. Dan semayang keluar darah haid. Witi lah semayang. Batal bukan witi. Batal dah semayang tu. Dah mari haid. Lepas tu semayang tu warna pula. Kena qada kedak. Dia kalau tengah semayang tu dari haid, biasanya memang kena qada lah semayang tu. Sebab orang semayang ni waktu banyak dah. Dia tunggu orang bang berapa minit dah. Sekarang ni dia tengah semayang tu. Kalau tak semayang lagi pun dia kena qada semayang dia tu. Kalau masuk waktu masa teluh 4 rakaat yang ringan. 4 rakaat yang ringan ni 4 minit terbubuh. Jadi orang bang siap keluar dari haid. Tak semayang lagi ni kena qada zuhur. Sebab apa? Sebab waktu zuhur ni kalau kita semayang 4 rakaat teluh dah, boleh dah. Tapi tak ada orang semayang, awal-awal tengah bang. Tak ada orang semayang awal tengah bang. Tapi daripada masuk waktu zuhur dengan mari haid ni, kalau semayang teluh kedak. Orang bang dalam 3-4 minit. Dia lepas siap bang baru mari haid. Mana kalau semayang teluh dak 4 rakaat, teluh. Maka kena qada zuhur tu lepas kering kemudian. Tak ada ni. Memang tak ada orang buat zuhur situ, tapi kira masa tu. Ni kalau dia tengah semayang, masa banyak dah. Tak ada orang semayang. Orang tengah bang di semayang, tak ada. Orang bang dia pun Allahu Akbar 2 rakaat, kalau dah haid. Mana kalau ke 4 rakaat teluh kedak. Ada zuhur tu tak kena qada nah. Tapi tak ada orang buat gitu. Pada ni. Dia masuk waktu sungguh-sungguh, dia pun takbir Allahu Akbar, dalam 2 minit je dah haid keluar. Kalau ke semayang 4 rakaat teluh kedak 2 minit dah, maka zuhur dia batal tu tak kena qada nah. Pada ni. Tapi tak pernah berlaku gitu, orang takkan semayang gitu. Habis siap bang dulu, tak ada semayang mari haid pun kena qada. Ini waktu banyak dah ni. Waktu banyak dah. Memanglah semayang zuhur tu wajib diqadakan kemudian. Sebab apa? Sebab kedatangan perkara manik dipanggil manik, mawani', benda yang menegah daripada semayang. Kedatangan haid nifas contohnya selepas teluh selepas waktu masuk tu teluh rakaat semayang tu. Kalau 2 rakaat lah kalau subuh. Kalau maghrib 3 rakaat. Kalau zuhur, asar, isyak 4 rakaat. Ada ni. Jadi kalau subuh teluh sangat 2 rakaat, orang bang 4 minit dah. Baru mari haid, baru mari nifas. Maka dia kena qada nah. Tapi nak cerita ni, dia tengah semayang. Mari hadas besar, mari haid, semayang dia batal. Lepas tu semayang tu kena qada kemudian. Selepas dia kering haid, mandi, kena qada semayang tu. Mana? Ni sama teluh zuhur pukul 2 dah tak mayang lagi mari haid. Tak boleh mayang dah lah. Pihak zuhur tu kena qada kemudian. Kira ni. Ke pakai beng gitu je. Pakai halal ke mana? Halal. Mau jadi pakai halal je. Pakai free gitu je. Pukul 2, pukul 3 ni zuhur banyak dah. Baru mari haid. Kena qada lah zuhur tu. Tak boleh nak halal gitu. Sebab waktu dia teluh dah tu. Bukan teluh. Dia nak teluh 4 rakaat yang ringan je. Bukan 4 rakaat macam semayang campur dengan hak wajib-wajib dah ni. 4
parokat yang ringan. Mana parokat qada-qada wajib. Kita letak 4 minit. Letak anggaran tau. Boleh tau. Parokat qada-qada wajib. Semayang tak ada buat gitu, tapi kira qada wajib. Boleh tak parokat 4 minit. Kalau salah minta maaf lah, kena buat sekali tengok berapa minit sebenarnya. Kalau parokat setakat wajib, setakat rukun je. Sunat-sunat tak baca, doa iftitah tak baca, surah tak baca. Lama mana? Qada masa tu. Tu hak hadas besar. Hak biasanya adalah hadas kecil. Tengah-tengah semayang kentut. Batal lah, tu maklum lah. Adapun kalaulah dia terlupa bahawa dia sudah berhadas, kemudian dia semayang, teringat dalam semayang dia belum lagi ambil semayang, hak tu dah panggil batal. Hak tu tidak sah daripada awal. Cerita hak batal ni maknanya masa dia takbir, dia suci daripada hadas kecil, semayang dia sah. Tiba-tiba berhadas kecil kentut, semayang batal. Ada ni hak batal, ni hak sah awal, kemudian barulah datang pakai membatalkan. Tapi kalau dia pun ingat Allah, kentut dah tak ada sebelum main, tak wuduk, tak ambil ni, batal dah lah. Tak ambil batal, tak sah daripada awal. Tak batal kot mana? Ni hak kedatangan hadas dalam semayang, batal sembahyang. Jikalau kedatangan hadas tu sebelum daripada salam yang pertama, kedatangan hadas sebelum daripada salam yang pertama. Selepas salam yang pertama tak batal. Lepas salam yang pertama, salam yang pertama hak rukun tu dia akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Tu hukumnya sunat sahaja. Dia Assalamualaikum pun ketuk, okey je lah. Warahmatullah tak ada kata warahmatullah, bukan rukun, itu sunat hai'ah. Ada ni, dia hak rukun salam yang pertama adalah Assalamualaikum. Itu rukun dia. Warahmatullah itu sunat hai'ah. Jadi asal dia masa tasyahud akhir itu memang dia nak kentut dah, dia pun dia tahan. Assalamualaikum pun ketuk, okeylah semayang. Sudah dah semayang. Cuma dia haramkan salam yang kedua. Jangan salam yang kedua. Walaupun salam yang kedua bukan rukun sembahyang, tetapi masih lagi kelakuan sembahyang, masih lagi perbuatan sembahyang, masih lagi dipanggil ekor sembahyang. Kita buat dalam keadaan kita syarat tak cukup, hukumnya haram. Bukan ada pandangan daif mengatakan kita kentut lepas salam pertama, sembahyang kita tak batal. Tiba-tiba kita beri salam kedua lepas kentut, sembahyang batal. Itu pandangan daif. Pandangan pertama tak batal lah sembahyang tu, tapi haram kerana dia masih lagi buat hujung sembahyang, hak rupa sembahyang dalam keadaan syarat suci daripada hadas kecil, sudah tak ada dah syarat tu. Yelah, takutnya lepas salam pertama kentut, kita duduk salam 2 kali seumur. Salam sekali ni berasa macam tak cukup lah tau. Tak sedap Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pula kedua, hukumnya haram. Sebab apa? Dibuat rupa ibadah dalam keadaan syarat sudah tidak cukup. Macam ginilah contoh-contoh. Dia berpuasa Ramadan, sebelah petang datang haid. Ada ni, datang haid membatalkan puasa. Tiba-tiba Allah sayangnya sejam je lagi, biar nak puasa jugalah, biar batal pun haram. Sebab apa? Sebab kita kosak bersepakat dengan ibadah, dalam keadaan ibadah kita sudah batal. Pada ni dapat sekarang ni dekat dah sejam lagi nak buka, lagi haid, dia pakai nak puasa juga, hukumnya haram. Ada ni. Tapi kalaulah dia tak puasa dalahnya, cuma dia tak makan, tak ada masalah. Tak ada masalah.
Sebab dia mengajar, dia kata wajib kena makan untuk membatalkan puasa kerana keluar haid. Makan untuk membatalkan puasa kerana keluar haid. Keluar haid batal lagi puasa. Lepas tu nak batal pula batal. Berapa kali nak batal ni? Keluar haid batal dah. Lepas tu makan pula nak membatalkan yang batal. Oh, berapa kali batal ni? Dia tu untuk membatalkan. Nak membatalkan apa lagi? Puasa sudah batal dengan keluar haid. Ada ni. Tak makan tak masalah. Ada. Dia makanlah apa? Rugi dah. Makanlah apa nak makan? Apa dah sedapnya. Tambahan pula orang haid memang kena makan. Kenapa diharamkan orang haid berpuasa? Sebab perempuan haid lemah tubuh badan dia. Kalau puasa lemah 2 kali lemah. Agama jaga kesihatan, maka agama mengharamkan puasa. Sebab puasa tu agama mengharamkan orang haid berpuasa kerana haid tu melemahkan orang perempuan. Berpuasa pula 2 kali lemah orang perempuan ni. Makanlah. Nak malu kat orang apa ni? Itu. Ha? Orang banyaknya nampak kerana pulak hitam rumah orang. Pelik-pelik lagi. Ya mak dah tutup molek pun nak makan. Dah tutup molek, hitam ada orang banyaknya kedok. Oh malu sangat. Oh tu makan dapur rumah tu comel dah tu. Orang banyaknya dia nampak dapur kita tu hari ya. Yang dia hitam dapur rumah orang tu buat apa? Dia orang haid ni makan. Sekarang ni hak batal dah kena mari haid. Kena makan ke tak? Tak payah makan. Dah dia nak makan, tak dia nak makan depan budak-budak. Dia banyak soalan pula. Lepas tu nak ambil makan hak hidang dah tu makan sekali kat orang. Tak ada masalah. Cuma jangan ada kosak di hati nak puasa lagi. Mana kosak kita dak puasa dah. Dah kosak dak puasa guna. Saja aku dak puasa dah sejam lagi kerana rahib mari dah sayang ke sejam. Oh no, nak kena jom no. Dak puasa dah batal dah. Payuh nak kosak guna ambil kuih suti. Ambil kuih suti makan. Sahih dah tu. Takut payuh nak mai kosak dak puasa tu timbul makan kuih suti tu. Payuh apa? Dak puasa kenapa benda masalahnya? Tak wajib kata nak kena makan, tak wajib. Nak membatalkan tu tak wajib. Tapi kalau kita kosak nak puasa juga walaupun batal, haram. Sebab apa? Sebab kita bersepakat dengan ibadah yang batal dah. Di sinilah. Sekarang ni wuduk tak ada dah. Nak salang kedua pula dah. Walaupun pemain tu sah, tapi walaupun pemain tu sah, salang kedua tu masih lagi rupa sembahyang. Itu je lah. Takut main tak sedap tau. Salang kali, salang kedua. Kemudian orang yang sembahyang kedatangan hadas membatalkan sembahyang walaupun ketika dia sembahyang dalam keadaan berhadas. Pada ni dia tengah sembahyang, kedatangan hadas kentut, tapi dia sembahyang memang dalam keadaan berhadas. Air semayang tak ada. Dia semayang kadang air semayang tak ada. Tengah-tengah semayang kentut. Batal juga semayang tu. Faham tak ni? Dia sembahyang dalam keadaan dia berhadas kecil. Tengah-tengah dia sembahyang kentut. Tapi dia memang berhadas tak ada air semayang. Dia semayang tanpa ada air semayang. Tengah-tengah semayang dia kentut. Membatalkan semayang juga. Walaupun dia memang nak berhadas ketika dia mulai sembahyang. Dia kata tak sah, ada 2 kali batal. Tak nampak masalah. Dia panggil apa? Orang semayang daimu ni faqidut tahurain. Tak ingat? Faqidut tahurain. Biasa tulis semua ni.
Apa tengok dalam buku, ada buku catatan tu kan. Dia panggil faqid. Faqidut tahurain. Orang yang lupa dua alat untuk bersuci. Mana dua alat untuk bersuci? Air dan tanah. Air tak ada, tanah tak ada. Dia masuk waktu wajib semayang. Tapi semayang panggil apa? Faqidut tahurain. Mana ada orang saja-saja tak ambil semayang pergi semayang, salah tahu. Buat gitu. Sekarang ni orang yang berhadah yang semayang ni orang yang faqidut tahurain. Orang yang ketiadaan lupa dua alat untuk bersuci. Air tak ada. Buat masalah macam mana pun nak ganti dengan tayamum, debu tanah tak ada. Dia panggil faqidut tahurain. Masuk waktu semayang, dia wajib semayang. Tengah-tengah semayang, kentut, batal juga semayang tu. Lepas tu nak orang tu, takbir semula lah. Takbir semula lah. Walaha, dia memang dalam keadaan berhadah. Memang dalam keadaan berhadah. Tapi berhadah dia bukan sengaja. Tak ada air, tak ada debu tanah. Dia pun semayang dalam keadaan berhadah. Tengah-tengah semayang, kentut, batal semayang tu. Lepas tu, takbir semula, semayang mula lah. Bukan kata ambil semayang. Sekarang air semayang tak ada untuk, air tak ada untuk ambil semayang. Batal dengan bahawa dia berhenti semayang, bila dia pun semayang semula. Mana kalau kita mikir-mikir, nak kentut gila aku semayang, memang tak ada dah. Tak ada dah. Batal. Batal. Abang apa? Faqidut tahurain. Orang faqidut tahurain ni orang yang lupa dua alat untuk bersuci kalau dia berhadas kecil. Kalau dia faqidut tahurain, dia berhadas besar, haid dia kering dah, air tak ada nak mandi wajib. Untuk ganti dengan tayamum debu tanah tak ada. Dia ni berhadas besar. Sebab dia kering haid, kering nipah. Dia wajib kena mandi untuk mengangkat hadas besar. Tiba-tiba air tak ada untuk mandi, nak ganti dengan tayamum, debu tanah tak ada. Dia panggil faqidut tahurain, tapi dia berhadas besar. Orang berhadas besar tak boleh baca Quran. Dalam sembahyang ada Quran, Fatihah Quran, surah Quran. Orang faqidut tahurain berhadas kecil, berhadas kecil tak boleh sentuh Quran, baca boleh. Orang faqidut tahurain lupa dua alat bersuci, dia berhadas besar, baca Quran tak boleh, akan berhadas besar. Dan macam nak semayang ni, Fatihah dia wajib bacalah, sebab tu rukun. Surah tak boleh baca. Orang faqidut tahurain berhadas kecil, dia sunat baca surah. Faqidut tahurain hak berhadas besar, dia tak boleh baca surah, haram. Sebab dia berhadas besar tak boleh baca Quran. Dah tadi Fatihah, Fatihah tu rukun, tak baca tak boleh. Pada ni. Itu panggil faqidut tahurain. Ingatlah, faqid orang yang lupa dua alat untuk bersuci. Kemudian orang daim hadah. Daimu hadasin. Orang yang berkekalan hadah, yang tidak membatalkan solat dia adalah hadah yang dinyakitnya. Orang daim hadah, dia istihadah. Darah tu yang tidak membatalkan sembahyang. Sebab dia darah keluar semua nak orang ni. Orang daim hadah dia kerana dia istihadah. Ataupun orang daim hadah ni kerana keluar kencing, dedas, besar kencing, dedas. Air kencing keluar sokmo-sokmo. Maka waktu tidak membatalkan sembahyang. Tapi jangan pukul borong pula. Kalau darah istihadah keluar tak batal sembahyang. Kalau air kencing keluar tak batal sembahyang, kentut sekali, kecil je. Tak tu batal sembahyang. Sebab kentut tu bukan penyakit. Tak tahu. Takut pakai dah keluar kencing pun boleh semayang lagi. Keluar kencing penyakit ni. Orang dedah, orang biasa kencing, memang kencing dia keluar sikit-sikit semua. Maka dia pun tunggu masuk waktu, dia basuh-basuh, itu molek dia pun semayang. Jadi tengah semayang kencing keluar tu, tak atas semayang. Tiba-tiba kentut sekali. Kita yang alah, keluar kencing pun okey semayang. Takkan kentut sekali nak fikir juga, batal semayang.
Dah keluar kencing tu penyakit. Pada ni. Jangan pakai mikir kau akal. Kalau keluar kencing tu pun tak batal semayang, takkan ketut sekali nak mikir juga. Jangan salah faham gitu. Ada ni. Jadi orang yang daim hadas yang tak batalnya hanya setakat hak penyakit dia tu. Kalau keluar hadas kecil yang lain batal. Ini berkaitan dengan kedatangan hadas kecil ataupun besar ketika semayang yang membatalkan sembahyang. Bab ketiga ni ada semua sekali 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Keempatnya, kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia. Kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Tu ada najis dimaafkan, tu kena balik semula lah pembicaraan najis kita dulu. Kena balik. Ni hak minggu depan ni lah. Tengok semula ni surat 12 tu. Ada najis yang tidak dimaafkan semata-mata. Darah hak najis mughallazah tu, tak maaf semata-mata. Kemudian ada najis yang dimaafkan walaupun banyak sekalipun. Contohnya darah yang keluar dari diri kita sendiri. Ada najis yang dimaafkan jikalau sedikit, umpama darah, nanah, dana hak orang lainnya. Dia ada tu. Ada najis yang tak maaf langsung. Tahi, air kencing tak maaf langsung. Ada najis yang dimaafkan jika walaupun banyak, darah, nanah, dana contohnya. Ada najis yang dimaafkan jikalau sedikit, sama jugalah darah, nanah, dana hak orang lain. Dia ada pula ada bahagian najis yang memang tidak dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan walaupun banyak sekalipun, ada yang dimaafkan jikalau sedikit. Lepas tu balik semula pada pembicaraan najis kita dulu. Hak di musurat 12. Tengah semayang cicak berak, tahi tidak dimaafkan. Tengah semayang nyamuk gigi kita pun katok nyamuk, pecah nyamuk tu, lekat darah di baju semayang kita. Lekat darah di baju semayang kita. Darah tu najis. Kemudian darah tu bukan darah kita, darah nyamuk. Dimaafkan jikalau sedikit. Memang darah nyamuknya sedikit. Najis ke tak darah tu? Memang najis. Membatalkan semayang ke tak? Tidak. Yang membatalkan semayang adalah kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Itu yang membatalkan semayang. Contohnya tahi cicau. Kalau darah nyamuk, najis, tetapi dimaafkan, tak membatalkan semayang. Ini balik pula. Najis mana yang tidak dimaafkan, najis mana yang dimaafkan. Ni orang ngaji pekoh. Ngaji pekoh gitulah. Dia tak ada reka-reka. Kadang-kadang najis ni banyak bahagian pula. Najis mana? Najis mana? Kalau kata najis yang tidak dimaafkan, tahi cicau. Lepas tu kalau kita segera ni segera kita buang najis tu, tak batal, segera. Macamnya cicak tu, cicak berak atas piah kita, atas kopiah kita. Kita cabut kopiah kita segera, tak batal lah. Kalau kata cicak berak atas telekung kau buang telekung tu, tak batal kena nampak aurah pula. Kalau ada telekung lain dalam, tak apalah. Tu terbuka aurah cerita lain pula tu. Kemudian pula, kalau najis jatuh atas kopiah kita, hak tak batalnya kita segera buang. Nak buang pula, dia tak boleh nak angkat kan tak? Ambil piah angkat. Tapi ada tahi cicau. Abang apa ni? Kita menanggung najis. Batal lalu dah. Lepas tu nak orang ni, jangan duk tanggung, kita tonyoh ke atas. Tonyoh ke atas tak gerak. Batal semayang. Dia banyak perkara tu. Faham tak ni? Tapi mana kalau kita buah kain sebar atas bahu, cicak berak, kain sebar ni kita tolak selalu, tak apalah. Jangan pegang, jangan angkat. Kalau pegang angkat dengan sengaja, kita menanggung najis. Tak lerak. Ke mana? Tapi kalau atas sebab, atas kain tabarul lelaki, perempuan tak ada nak berkain tau. Ada perempuan berkain atas baju semayang dia. Sebab apa? Sebab dia waswah, dia baca Fatihah keluar liur tu. Dia buat liur dia. Ada. Mana sekarang kain tu cicak berak.
dia pun pegang kat bawah, dia pun buang kain itu. Tak apa, segera. Maka dimaafkan, tidak membatalkan sembahyang. Ni. Ini hidayatus sibiang ni, ngaji bab mula-mula je. Ngaji bab mula-mula perkara yang membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 13. Ya, muka surat 13. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ingatlah, orang yang bakhil itu akan mendapat seksa Allah, dicela manusia di dunia. Harta tidak akan bersama ke dalam kubur. Harta adalah kepunyaan Allah Ta'ala, pemilik hakiki. Diberikan kepada manusia untuk kegunaan sebagai alat kemudahan untuk dibelanjakan di jalan kebaikan. Ianya manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau seseorang itu bakhil kerana dicadangkan untuk anaknya, seolah-olah dia meninggalkan anaknya dalam kebaikan, dan ia datang menghadap Tuhan dengan kejahatan. Ini adalah tindakan yang bodoh. Ingatlah bahawa harta adalah alat yang mesti digunakan bagi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dia sedap ni. Ayat cerita berkaitan dengan bakhil dan kasih akan harta. Ini sifat keji yang keempat. Yang mana kikir dan kasih akan harta ni dipanggil atas sebab kepada musabab. Kenapa? Kerana kikir berpunca daripada kasih akan harta. Bila kasih akan harta menyebabkan kita jadi kikir, jadi bakhil, jadi kedekut. Dia berkait ni. Sebab itulah kikir, kedekut, bakhil dan kasih akan harta dijadikan sebagai satu tajuk. Pada kedekut, satu sifat mazmumah. Kasih akan harta, satu sifat mazmumah yang lain. Tetapi kenapa dijadikan dalam pada satu tajuk, pada satu bab? Kerana ni dia ada kaitan antara dua tu. Bakhil, kedekut, sebabnya apa? Kerana kasih akan harta. Kasih akan hartalah menyebabkan seseorang jadi bakhil, jadi kedekut. Kemudian tadi di atas dah berkaitan dengan ayat-ayat hak berkaitan dengan orang bakhil dan juga hadis Nabi berkaitan dengan orang bakhil. Didatangkan ayat wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dipelihara Allah dirinya daripada sifat bakhil, sifat kedekut, maka mereka lah orang yang berjaya, yang mendapat kemenangan. Kalau orang ni Tuhan pelihara dia daripada sifat bakhil, orang ni adalah orang yang akan berjaya, mendapat kemenangan, kebahagiaan di hari akhirat. Maknanya kalulah Allah Ta'ala kehendak seseorang tu berjaya, Allah Ta'ala akan peliharakan dia daripada sifat bakhil. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendak seseorang tu kebaikan, Allah Ta'ala jadikan sifat bakhil tu sifat hati dia. Orang ni takut ni. Sebab kadang-kadang benda dalam hati hak Tuhan letak, lekat molek tu. Tapi kalau lah Tuhan kehendak kebaikan kemudian, Tuhan pun susung asbab, akhirnya
kurang dah sifat bakhil. Adalah sebab dianya. Itu mana apa panggil? Itu semua bahagian masing-masing susunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bakhil kedekut ni pula, hak mana yang dicela pada syarak? Tu kena letak molek tu. Jangan mudah-mudah pula. Ingat baik ni, kedekut bakhil ni sifat dicela pada syarak. Kita pun minta barang orang. Dia tak ui, mu bakhil, mu ngaji saja je. Ke mana? Tengok apa kenal jebit tangan orang tu. Minta mau ngaji ni kan. Bakhil, kasih akan harta, dicela pada syarak. Duk kasih ke bit tangan pula dah. Apa ni? Bit tangan tu, hak tu tak buat mati tu orang minta berilah, rumah banyak lagi kan. Jangan duk bakhil dekut gitu, cela pada syarak. Jangan pergi kot tu. Dia bakhil dicela pada syarak, bakhil kedekut daripada tuntutan yang wajib. Bakhil daripada zakat. Bakhil daripada nafkah hak wajib atas kita. Bakhil daripada menolong orang yang memang dalam kesempitan. Orang ni kebulu dah dia ni. Kita wajib tolong tu. Kita wajib tolong. Hak memang kebulu, hak malah kerja tak tolong macam tu. Dia segala mega tak kebulu pun. Hak kebulu sungguh ni. Memang tak makan keluarga dia ni. Dan keadaan kepel perut. Tu kita wajib tolong tu. Ada ni. Kita wajib tolong kalau jumpa pesen tu. Bayar dah kepel mana kita tahu. Dah baca surat khabar. Kerja dia cari barang-barang ni. Siapa-siapa tu lah macam ni. Abang panggil apa? Barang terpakai panggil macam kertas apa semua tu kan. Sehari-hari boleh RM10. RM10 setakat beli gapa je. Tak adanya. Ada ni. Anak berapa orang? Boleh RM10. Kita waktu awi lebih ni RM10 tu ada benda pun tahu? Mana kalau kita kata kau jumpa latar sepak gitu je. Seolah-olahnya gitulah. Sungguh. Orang kaya ni gitulah. Ada dulu cerita. Kaya dia. Hilang duit RM10. Tak jumpa cari kat mana duit RM10. Dia ambil duit RM50. Dia bakar wak lapu nak cari kat mana duit RM10. Dia buat cerita gitu. Buat cerita. Hilang duit RM10. Tak nampak gelap. Lapu tak ada. Dia pun cucuh ni api di duit RM50 untuk cari duit RM10. Nak ceritanya kayanya. Gitu. Bukan kaya tu, gila tu. Dah lah. Jangan. Ada orang lah. Apa dia kaya, dia gila ada orang. Kan orang ni ada bagai-bagai gila kan. Ada bagai-bagai gila. Ada orang kaya gila-gila. Mana kaya sungguh. Dia senyap je. Kaya gila-gila ni mana? Dia kaya sungguh harta dia. Tapi dia tenang je. Ni kaya gila-gila. Ada orang gila nak kaya. Nak kaya-kaya. Gila nak kaya. Ada orang lepas dia kaya gila. Gila mana? Hak ni tunjuk ke orang, hak ni tunjuk ke orang, akaun bank tunjuk ke orang, rumah tunjuk ke orang. Ni. Jadi gila dah jadinya. Sebab apa ni? Hak tiba-tiba jadi kaya ni. Jadi sebab mana? Jadi selok, tak sedar diri. Habis benda nak tunjuk ke orang kekayaan. Tapi orang kaya gila-gila ni relax je, sederhana je. Ada orang gila nak dia kaya. Ada orang lepas kaya jadi gila. Bukan gila sungguh ni, perangai macam orang gila. Jadi macam tak ada nak kontrol dah. Nak tunjuk orang aku ni banyak harta. Kan ni? Dia kadang-kadang ni cerita orang dulu. Boleh jadi duit banyak. Orang Felda dulu boleh duit banyak, kapal sawit mahal. Kalau polis tahan dia, polis tahan nak samang, dijawab mana? Bo nak sama-sama lah tu. Padang warela je dia kata. Padang warela je. Kenal warela? Kenal tak warela? Kapal sawit tu kan dia sutik gitu. Lepas tu ada hak gelar ni, ada hak cabut Bila dia jatuh, ada warela.
Mana hak ni hak mahal ni, hak tang-tang ni hak ni. Mana kalau boleh nak sama lah tu pandang orang gelar je. Mana apa? Duit banyak. Duit banyak. Tengah-tengah tu lah. Lepas tu jadi tak ada apa satu pula kemudiannya. Macam ni. Senang jadi macam mana? Lupa diri orang panggil. Bila. Habis. Jadi hak ingat baik tu, bakhil dicela pada syarak, bakhil daripada perkara yang wajib. Lepas tu tadi kata tu memang jangan memang ada orang yang kesusahan. Apa tak adanya. Tadi RM10 sehari boleh. Nak buat apa? Learning. Beli berah je lah. Lepas tu makan kicap, makan gitu je lah. Kicap berapa ringgit dah nak kena beli ya? Sebotol. Kalau seumpama tu, waktu wajib tolong kalau memang dia dalam keadaan kesempitan. Kita bakhil waktu tu dicela pada syarak. Adapun bakhil sayang daripada perkara sunat, rugilah. Sebab harta tu akan jadi dunia semata-mata, tak jadi akhirat. Macam gini nak orang malah. Malah daripada sembahyang fardu. Tu memang kena seksa lah. Tapi kalau malah daripada sembahyang sunat, tak ada apa-apa. Tapi rugilah. Sebab apa? Sebab pahala tak banyak. Sebab dia malas daripada sembahyang sunat, malas daripada ibadat sunat, malas daripada hak wajib, tu neraka lah. Bakhil daripada hak wajib, neraka lah. Bakhil daripada sunat, rugi. Ada ni. Hak bakhil daripada sunat tu rugi. Ingatlah orang yang bakhil itu, bakhil hak sunat, hak wajib ni lah, akan mendapat seksa Allah Ta'ala. Akan mendapat seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Dalam ayat sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah tu. Dia akan dibelenggukan dengan barang yang dibakhil pada hari kiamat. Dibelenggu dia dalam neraka jahanam. Bakhil mana ni? Bakhil daripada hak kewajipan. Kadang-kadang ayat cerita bab macam mana orang yang bakhil tu, yang mana akan dijadikan harta yang dibakhil tu kalung daripada api neraka pada hari kiamat. Dia baca ayat tu ketika nak kutip derma. Jangan duk baca ayat tu. Ayat tu baca ketika nak pungut zakat. Ketika nak pungut zakat baca ayat tu. Kalau ketika nak kutip derma jangan baca ayat tu. Tak kena tu. Sebab apa ni? Derma banyak-banyak. Kalau bakhil, kaki hak ada akan jadi kalung di hari akhirat. Tu apa ni? Salah guna ayat. Dan kita nak kutip derma, sedekah sunat, banyak ayat-ayat lain cerita bab kelebihan sedekah. Banyak hadis-hadis Nabi cerita bab kelebihan sedekah. Baca ayat hadis tu lah. Jangan nak baca ayat berkaitan dengan orang bakhil daripada hak wajib. Tapi tadilah memang rugilah orang bakhil daripada hak sunat ni. Sebab fadilah hak sedekah-sedekah sunat, Quran banyak cerita, dalam hadis pun banyak cerita. Tapi kita pada reti je, rugi. Tapi hak ni hak kata akan mendapat seksa Allah ni, hak ni hak bakhil daripada hak wajib. Dicela manusia di dunia, manusia pun tak berahi. Sebab Nabi kata al-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Nabi kata orang yang pemurah, bogoh, hampir dengan Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan syurga, jauh daripada neraka. Ini termasuk pemurah dalam perkara sunat. Benda sunat ni akan menghampirkan diri kita dengan Tuhan. Benda sunat ni akan menghampiri kita dengan syurga. Benda sunat ni akan menjauhkan kita daripada neraka. Sebab hak wajib itu selamatkan kita dari neraka. Wajib hak mana? Hak sempurna. Jadi kalau hak wajib tak sempurna, tak boleh nak tapung dengan hak sunat, macam mana kita di akhirat? Kemudian Nabi kata orang yang bakhil
jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, hampir daripada neraka. Dan orang yang jahil, yang pemurah, lebih kasih kepada Allah daripada orang yang mengerjakan ibadah yang kikir. Rajin buat ibadat sunnah, tapi dia kedeku. Tuhan lebih kasih orang jahil yang pemurah daripada orang kuat ibadat yang bakhil. Orang jahil hak pemurah ni bukan jahil sampai ke tak ada asas fardu ain. Mana orang biasa-biasa je, bukan berilmu pun. Ibadat dia tak banyak mana pun. Tapi kalau bab infak, bab sedekah jariah, dia dulu. Hak ni hak Tuhan lebih kasih daripada orang yang main sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin, tapi kedeku. Tuhan kasih hak ni lagi ni. Orang hak jahil, tapi jahil bukan jahil asah ni. Tapi dia pemurah. Kan ada pasal tu kan. Dia memang nampak semai sunat jarang-jarang je. Tapi kalau bab infak dia dulu. Ni Tuhan kasih. Main sunat rajin, kalau bab infak dia jauh. Ni Tuhan tak kasih seumpama ni. Harta tidak akan bersama ke dalam kubur. Harta tidak akan bersama ke dalam kubur. Tu ada orang kata, kalau boleh nak suruh tanah sekali dengan harta. Apa gitu benar. Kalau tanah sekali dengan harta pula, tak selamat, gali dia orang. Gali dia orang lah. Tak dia nak suruh tanah dengan harta-harta. Harta adalah kepunyaan Allah Ta'ala, diberikan pada manusia untuk kegunaan sebagai alat kemudahan, untuk dibelanjakan di jalan kebaikan. Ni tahu harta kita ni supaya infak pada jalan kebaikan. Ianya manusia ni daripada tanah dan akan kembali ke semua ni daripada tanah, kembali ke tanah. Kalau seseorang itu bakhil, sayang, kerana dicadangkan untuk anaknya, dia nak simpan untuk anak, seolah-olah ia meninggalkan anaknya dalam kebaikan, dan ia datang menghadap Allah dengan kejahatan. Kalau hak wajib lah. Kalau hak wajib. Sebab apa kita kata zakat mu tak bayar? Sebab biar harta banyak tinggalkan anak kat gigi. Sebab apa mu harta orang mu tipu ni? Contoh ni bab lain pula. Sebab apa harta orang, harta pusaka mu tipu gitu? Aku nak pergi kemu lah kat gigi. Misalnya ni ada hak mak ayah seumpama ni, dia tipu harta pusaka, anak bunyi, jangan lawak gitu, dak molek hak orang. Mu ni bodoh sungguh. Kaki boleh ke mak ayah, boleh ke mu kat kaki. Ni orang pesen ni, ni mana? Seolah-olah dia nak meninggalkan anak dengan kebaikan, dia menghadap Allah dengan kejahatan. Ini adalah tindakan yang bodoh. Bodoh lah dianya. Dia tipu harta pusaka, konon-konon untuk anak. Kaki pada mati anak senang dah, dia kubur guna. Dah kebodoh orang panggil. Pada ni sekarang ni dia bakhil daripada zakat, dia bakhil daripada macam kau panggil kafarah, bakhil daripada fidyah. Bayar fidyah ni banyak ribu ni, tak mau bayar sebab apa? Sebab nak tinggalkan anak lagi duit ibu-ibu tu. Jadi dia tinggal kebaikan pada anak seolah-olahnya. Dia menghadap Allah dalam keadaan kejahatan. Sebab fidyah pun dia tak mau bayar. Sebab kalau bayar jadi ribu-ribu. Ni panggil apa? Bodoh. Adapun kalau dia hak sunat-sunat dikurang, sebab harta-harta ada ni untuk kesenangan anak dia kemudian. Kemudian anak tu diberi didikan agama yang sempurna, maka harta yang ditinggal tu menjadi kebajikan di dalam kubur. Faham tak ni? Ada ni? Sekarang ni ditinggal harta kepada anak-anak, tapi anak ni bukan tinggal harta, ditinggal ilmu agama. Ditinggal ilmu agama secukupnya, kemudian ditinggal harta. Anak yang beragama ni guna harta untuk jalan kebaikan, maka ni tak rugi. Sebab dalam kubur tetap boleh kebajikan daripada harta yang ditinggalkan, yang anak dia buat taat. Rumah dia dia tinggal tu, anak dia buat ibadat, semayang pada rumah tu, kebaikan pada dia. Pada ni. Tapi kena anak yang kita pendidikan yang sempurna lah. Kalau tidak, kita lebih pada akhirat lah. Ataupun kalau anak tu dia senang dia sendiri dah, dia hidup dia diri pun beri duit ke mak ayah, tak ada simpan untuk anak buat apa lagi. Ada kat pasal tu.
Anak beri duit ke dia, dia sipang. Sipang lah. Kita infak berjalan akhirat. Sipang. Matilah mau. Anak tengok, duit aku lama kena widak akak. Anak pun ambil semula. Boleh mudah-mudah. Dia pun buat bazir. Ada orang, dia duit pecing dia ada. Anak beri duit, dia hanya pegang hak pakai dia je. Hak baki dia infak belaka. Sebab apa? Anak dia senang belaka, nak tinggal orang dia. Anak dia pula, bila tahu mak dia infak gitu, anak dia lebih pula dah. Sebab apa? Biar ada gian dia retek. Padahal gian dia ada dah. Dah dia duit ke mak dia infak, dia ada bahagian dia dah. Sebab duit tu daripada dia. Daripada dia tahu mak dia infak, dia lagi banyak pula beri duit. Biar mak dia boleh pahala banyak, dia pun boleh pahala retek, dia tak payah infak dah lah. Dia infak dah. Dia mudah-mudah ayah dah. Sebab dia duit kepada mak dia, boleh pahala besar. Mak dia pula infak, boleh pahala ke dia. Faham tak ni? Dia hanya pakai, ambil, pegang hak kau nak pakai je. Lainlah kalau hak anak kecil-kecil, atau cerita lain. Sebab Nabi SAW perintah kita, jangan kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Jangan kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Kalau tanya kita, berapa mu kerja kuat sangat ni? Tak ingat kemati kita ingat mati kerja kuat sebab kita tambah anak kita. Kalau kita mati, anak kita dengan meminta-minta. Mana kita kerja kuat supaya anak kita cukup belanja. Kalau kita mati, anak kita tidak meminta-minta. Kita kerja kuat tu kerana mengikut perintah Nabi SAW. Tapi kalau wajah saya kata, mudah ingat mati kerja kuat mudah ingat akhirat kerja kuat orang ingat mati kerja akhirat kena kerja kuat. Tapi kerana agama, bukan kerana dunia. Apa dia kerja kuat sangat ni? Sebab ingat hutang banyak. Tu dia kerja kuat. Sebab ingat mati tu dia kerja kuat sebab nak selesai hutang. Ataupun tadilah untuk supaya dia mati tidak meninggalkan anak-anak keluarga dan keadaan meminta-minta. Tapi kalau anak besar belah kedah, tak ada kaitan dah. Tu nak tinggal apa lagi? Kita pun lebih kepada hak ni lah, akhirat lah. Lepas tu setengah-setengah orang ni jarang-jarang pula. Bila mak ayah dia meninggal, ada harta-harta hak duit ibu-ibu, dia tak ambil sambut anak-anak ni. Dia pergi letak pak pengajian belakang. Kalau kena gitu, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Kalau setengah tu, nak beli tu, nak beli ni, banyak perkara dah lah. Tapi ada setengah kita, dia memang tak ambil. Mana apa ni? Jadi kebaikan. Sebab itulah kata, kita sipang atas kerana agama, kebaikan. Kita infak atas kerana agama, kebaikan. Kita sipang kerana dunia, tidak bawa kebaikan. Kita infak kerana dunia, tidak bawa kebaikan. Sebab apa kita kuat infak? Supaya orang puji kita pemurah. Tak ada. Lepas itulah kata, nak sipang, nak cari harta, nak sipang harta, nak infak harta, nak pakai harta, duduk agama depan. Mau jadi akhirat. Dia tak akan jadi akhirat. Sehingga kan, kalau infak sekalipun, kalau tidak ikhlas, apa ni? Abang kita ada ilmu agama, tak ada kebaikan juga. Ada ni. Jadi kita hidup atas dunia ni, apa perkara pun akan jadi akhirat kalau kita ada ilmu. Kita hidup atas dunia ni, apa perkara pun tak akan jadi akhirat tanpa ilmu. Walaupun rupa semain puasa sekalipun. Rupa semain puasa, tapi tak akan jadi akhirat, ilmu tak ada. Dunia orang panggil orang ni orang semayang, orang ni orang puasa, panggil ayah haji, panggil mak haji tu atas dunia. Akhirat ada ke tak ada ilmu? Tak ada orang. Tapi kalau ada ilmu, benda dunia pun akan jadi akhirat. Ingatlah bahawa harta adalah alat yang mesti digunakan bagi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencapai keredaan Allah ni bukan semata-mata infak. Termasuk tadilah sipang taruh. Kenapa? Kerana perintah Nabi. Itu pun untuk keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Cintakan kemegahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.